Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan juga perseriman RTM Klik untuk kita membawakan bersama dengan anda Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan 8 hingga 10 pagi bersama saya Ismail Adnan. Dan pagi hujung minggu ini kami harapkan aktiviti anda dipenuhi dengan semua yang bermanfaat dan juga sebelum memulakan hari anda terus bersama kami selama 2 jam ini kita kongsikan barangkali apa antara tajuk-tajuk penting yang boleh kita bawakan kepada anda semua. Ya, di portal-portal akhbar utama tempatan, terutamanya di portal berita RTM, kalau boleh kita kongsikan di sini, adalah berkenaan ini situasi banjir di beberapa negeri, khususnya di Pantai Timur. Ya. Penduduk terjejas di Kelantan meningkat dilaporkan oleh pihak berkuasa tempatan. Portal info bencana JKM memaklumkan 3 lagi pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan sejumlah 14 PPS beroperasi sehingga setakat semalam. 2,542 penduduk daripada 774 keluarga setakat pada pukul 11 malam kemarin, dan ini menyaksikan peningkatan. Jadi apapun, Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas merekodkan paras air 10.36 meter dan Sungai Kelantan di Kuala Besar Kota Baru 2.23 meter. Kita harapkan agar mereka yang berada di kawasan yang mudah terjejas banjir supaya mendapatkan bantuan lanjut dan juga mendapatkan informasi serta komunikasi bersama dengan pihak berkuasa bagi memastikan agar urusan pemindahan anda dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Dan juga mereka yang berada di PPS, Pusat Pemindahan Sementara, kami harapkan anda juga terus bersabar dan sentiasa mendengar arahan dan juga saranan yang diberikan oleh pihak berkuasa untuk memastikan keselamatan dan keselesaan semua. Sedikit berita perkabaran gembira yang kami kongsikan dengan anda pagi ini. Bila mana salah seorang sahabat kami, wartawan Mohan Cernasami yang merangkul anugerah penyampai berita bahasa Melayu terbaik bagi kategori Bukan Melayu daripada Kerajaan Tamil Nadu dan kumpulan media desa menjadi tahniah mohon atas kejayaan ini. Dan ini sebenarnya julung kali diterima khususnya untuk petugas dalam konteks kewartawanan dan juga penyiaran apabila trofi kemenangan disampaikan oleh tokoh wartawan India Nakhiran dan lebih 100 individu turut menerima pengiktirafan meliputi bidang kesenian, hiburan dan keusahawanan dan juga penganjur dan pengasas desa media Gunalan Maniam turut menyampaikan anugerah tersebut bersandarkan kepada pencapaian cemerlang sesemang individu atau agensi terhadap negara. Dan seterusnya juga untuk kami bawakan perhatian anda pagi ini tentang dasar gaji progresif yang bila mana Kementerian Sumber Manusia juga memberikan kenyataan bersedia untuk mengetuai beberapa pelaksanaan fungsi utama di bawahnya. Ini termasuklah mengadakan rundingan bersama pihak majikan dan kesatuan sekerja, dan kata menterinya lagi selain penyediaan garis panduan bagi majikan dan pekerja, pemantauan, penilaian serta koordinasi pembangunan juga perlu dilaksanakan. Okey, dasar gaji progresif ini adalah satu usaha di bawah kerangka ekonomi madani juga adalah untuk diteruskan supaya dalam penarafan dan juga timbal balik kepada dasar gaji yang diterima pada ketika ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kualiti hidup masyarakat berbanding dengan gaji minimum yang diperbarui dalam 2 atau 3 tahun. Baik, itu antara perkongsian berkenaan tentang dasar gaji progresif. Sedikit berita antarabangsa. Ini juga berkenaan tentang pendirian Turki, berkenaan tentang bagaimana desakan dan juga gesaan Amerika Syarikat untuk meminta memutuskan hubungan dengan Hamas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Syarikat, dan beliau dalam kehendak ini menyatakan dengan tegas bahawasanya pendirian Turki semestinya tidak akan menyokong mana-mana bentuk keganasan terhadap bumi Palestin. Dan Setiausaha Keganasan dan Risikan Keuangan Amerika Syarikat Brian Nelson berkata Washington tidak mengesan sebarang wang melalui Turki kepada Hamas sejak perang Gaza meletus 8 minggu lalu. Namun Ankara membantu Hamas mengakses dana pada masa lalu dan kini harus menggunakan undang-undang tempatan untuk menyekat potensi pemindahan dana pada masa hadapan. Jadi persoalan ini sebenarnya disuarakan tegas, dan antara perbincangan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama dengan pemimpin utama dunia, pemimpin Islam utama dunia juga sebenarnya turut menzahirkan perkara-perkara yang sama untuk menyelar tindakan dilakukan oleh rejim Zionis Israel dan juga sokongan oleh Amerika Syarikat. Dan apa yang ingin kami bawakan untuk anda dalam Selamat Pagi Malaysia selama 2 jam pagi ini termasuklah topik perubatan dari segi aspek medikal, bagaimana untuk melindungi bayi berhubung dengan isu respiratory, dan juga 100 hari
bagaimana pencapaian kerajaan Madani. InsyaAllah kita dapat berbicara tentang bagaimana usaha untuk menangani kos sara hidup dan juga bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ya, tidak itu juga kita sebenarnya memberikan gambaran selepas setahun bagaimanakah progresif dan juga bagaimanakah progres yang ditunjukkan oleh pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani juga Lembayung Kerajaan Perpaduan di beberapa kementerian, khususnya pada pagi ini adalah untuk kita melihat di bawah Jabatan Perdana Menteri dalam portfolio Kementerian Agama, dan juga untuk kita melihat bagaimana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN juga turut memberikan isu-isu berkenaan tentang kos sara hidup dan juga isu perdagangan dalam negeri untuk dilazimi bersama dengan masyarakat dan juga untuk ditekuni bersama dengan masyarakat, lebih-lebih lagi berkenaan tentang isu harga barang pada ketika ini. Jadi teruskan bersama kami sehingga pukul 10 pagi nanti. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi pengisian yang menarik dan juga bermanfaat. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. RM50 juta untuk geran padanan bersama Lembaga Pelabuhan Kelang menyelenggara Jalan Pelabuhan Kelang di samping turut menguatkuasakan had beban lebih muatan ke atas kenderaan berat. RM20 juta Lembaga Pelabuhan untuk menaik taraf sistem Malaysia Maritime Single Window melalui satu portal digital bersepadu bersama pelbagai agensi. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri akan direalisasikan melalui request for proposal dalam memperkukuh lagi peranan Pelabuhan Kelang. Ya, bersua kembali seperti kebiasaan kita akan ke Konti Radio untuk bersama dengan sahabat penyampai kita di Konti Radio terpilih. Dan hari ini bersama Perlis FM bersama Jojo yang telah pun bersedia dengan perkongsian menarik untuk hari ini. Silakan Jojo. Silakan. Alright, hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan yang baru je join saya ya di Perlis FM ni. Nak ucapkan terima kasih juga lah kepada rakan penyampai Ismail dan juga Zaleha di Saat Pagi Malaysia. Langsung menerusi Saat Pagi Malaysia pagi ni ya. Kami di Perlis FM lah bersama dengan anda ya. Pagi ni selalunya Joe bersama dengan G, Jojo dan Gigi. Tapi pagi ni saya bersama dengan Puan Izwani lah selaku penerbit pagi ni. Seorang-seorang je lah solo pagi ni Okey, kita nak kongsi-kongsikan hari ini berkenaan dengan Malam Anugerah Kewartawanan Perlis ya, MAKLPS 2023 yang bakal berlangsung pada malam ini 3 Disember 2023 bertempat di Dewan Warisan di Kangap Perlis. Dan malam ini dengan bertemakan Denim and Jeans, itu dia malam anugerah ini merupakan anjuran ya Persatuan Wartawan Perlis PWP dengan kerjasamalah Kerajaan Negeri Perlis. Apa yang indahnya malam ini, ianya akan disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamaluddin. Itu dia. Ada 10 ya anugerah dipertandingkan. Ini melibatkan kategori berita Mandarin terbaik, berita ekonomi terbaik,
foto terbaik, rencana terbaik, berita TV terbaik. Yang hebatnya ialah DJ radio pilihan terbaik, pelancongan warisan dan budaya terbaik, berita terbaik, laporan khas terbaik dan anugerah utama keseluruhan. Itu yang akan dilangsungkan pada malam ini, 10 anugerah yang akan dipertandingkan insya-Allah. 15 sebenarnya agensi media di negeri Perlis ini menyertai malam anugerah berkenaan, dan ini bertujuan untuk menghargailah keringat pengamal media di negeri Perlis yang telah pun menabur bakti jasa menyumbang berita-berita yang mempunyai nilai tinggi, memberi impak untuk pembangunan negeri dan juga negara kita di Malaysia. Jadi penghargaan tersebut akan menyemarakkan lagi semangat para pengamal media yang bekerja lebih keras di masa hadapan untuk memotivasikan diri mereka terus menyalurkan berita, menyampaikan nilai tambah kepada negeri Perlis ni insya-Allah. Dan antara objektifnya penganjuran juga bagi menyatukanlah pengamal media di Perlis sekaligus mengangkat profesionalisme wartawan di negeri Perlis ni. Okey, bagi menghargai pengorbanan penat lelah pengamal media bertugas lumuslah menghasilkan penulisan terbaik bagi manfaat semua pihak. Okey, dan ianya juga bertujuan untuk merapatkan hubungan di antara pengamal media, agensi kerajaan negeri, swasta dan pihak terlibat dalam melancarkan tugas pengamal media. Okey, malam ini seramai 150 jemputan dalam kalangan pengamal media, barisan pentadbiran kerajaan, ketua-ketua jabatan, agensi penguatkuasaan, NGO bakal memeriahkan majlis berkenaan insya-Allah. Dan kami di Plains FM ni juga akan bersama-sama pada malam ni, malam anugerah kewartawanan Perlis 2023 ni. Anugerah-anugerah berkenaan bakal disampaikan oleh dua esko kerajaan negeri iaitu Yang Berhormat Muhammad Azmir Azizan, Yang Berhormat Wan Badariah Wan Saad, serta setiausaha kerajaan negeri juga yang bersama-sama pada malam ni, Yang Berhormat Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof. Dan manakala acara kemuncak iaitu bagi anugerah utama keseluruhan, ini akan disampaikan oleh Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamilullah yang akan menyampaikan anugerah khas Jasamu Dikenang. Itu antaranya yang berlangsung pada malam ini, anugerah kewartawanan Perlis MAKPS 2023. Dan setakat itu je yang dapat saya kongsikan dengan anda. InsyaAllah kita doakanlah semoga malam ini segalanya berjalan dengan lancar. Okey, kita nak kembali semula bersama dengan Ismail dan Zaleha, dan doa kita dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dengan Ismail dan Zaleha. Jumpa lagi. Bye. Baik, terima kasih sahabat kita Jojo di Perlis FM. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang melindungi pahlawan kecil anda. Dalam konteks ini kita melindungi bayi anda, terutama mereka ataupun bayi yang berusia di bawah 2 tahun ataupun di bawah 6 bulan. Jadi perkara ini penting kerana dalam usia tersebut bayi mudah terdedah kepada jangkitan, khususnya kepada jangkitan virus, dan kali ini kita berfokus pada virus syncytial respiratory RSV yang mana memberi kesan yang cukup menggusarkan kepada anak-anak kecil ini. Bersama kami pagi ini, Assalamualaikum dan juga selamat datang kepada Datuk Dr. Muhammad Iqbal Sarwar yang merupakan salah seorang pakar pediatrik dan juga neonatologi. Terima kasih Datuk kerana sedia bersama kami. Terima kasih kerana ambil saya. Okey, terima kasih. Bidang kepakaran Datuk dalam melihatkan kepada penjagaan khususnya kepada bayi di bawah usia 2 tahun dan juga bayi pramatang. Ya, kalau kita lihat bagaimanakah situasi keadaan bayi khususnya bayi pramatang ini dalam konteks penjagaan kesihatannya Datuk? Jadi bayi pramatang ni bayi yang tak cukup umur Jadi bila tak cukup umur, seluruh organ bayi itu tak matang. Jadi dia perlu bantuan supportif. Sekarang masalah pernafasan, kita perlu bagi alat pernafasan untuk bantu dia bernafas dengan cara efektif. Kadang dia kecil, jadi kena masuk dalam inkubator. Kadang-kadang dia perlu ubat-ubat untuk melawan infection yang mungkin dia terdedah bila lahir awal tu. Jadi baby pramatang ni perlu rawatan rapi untuk bantu dia beralih kepada situasi yang matang. Situasi yang mana dia boleh berfungsi dengan tanpa bantuan supportif yang saya macam tadi. Dan secara kalau boleh kita bawakan perincian kepada RSV ni, Datuk Doktor apa sebenarnya yang kita fahami tentang bagaimana
penyakit ini boleh menjangkiti bayi? So RSV ni is a respiratory virus. Virus yang jangkit saluran pernafasan kita. Jadi sebelum era COVID, RSV, influenza, adenovirus adalah 3 virus yang kita duk risau bila kena ke anak-anak kita ni. And RSV actually is the most common, yang paling kerap kali jangkit pada anak-anak yang ada masalah pernafasan, jangkitan pernafasan. Is thought to be dalam kajian 6 daripada 10 bayi atau baby yang ada masalah pernafasan jangkitan kuman adalah disebabkan oleh RSV. So it's so common. Memang kerap kali budak kena. And dia dapat kena daripada orang yang bawa virus itu dalam badan kita. Sekarang mungkin dalam situasi nursery for example. Mungkin dari segi mak ayah dia yang pergi kerja, bercampur dengan orang, crowded areas. Jadi dia ada jangkitan RSV, pasal ayah dia kuat, dah matang, dia tak terkena sangat, dia mungkin ada sesama sikit. Tapi bila ayah tu atau mak tu transfer virus itu pada anak dia yang kecil, anak kena masalah yang teruk. Tu daripada masalah pernafasan yang perlu oksigen for example. Masalah pernafasan yang menyebabkan pernafasan cepat. Itu benda-benda yang boleh menyebabkan anak sakit kalau duduk RSV virus ni. Ya, dalam mana-mana amalan kebiasaan untuk kita melawan virus ataupun menghadapi virus ini adalah pembentukan antibodi itu sendiri. Jadi untuk dalam konteks bayi di bawah usia 2 tahun ataupun bayi pramatang ini, bagaimana pembentukan antibodi itu boleh berlaku kalau sekiranya mereka terdedah kepada virus ini dalam mungkin usia kelahiran yang awal? So RSV adalah satu virus yang quite common. Tapi kita tak ada vaksin. So for example, kalau ada influenza, kita ada vaksin yang boleh bantu anak kita bentuk antibodi untuk melawan virus itu tersebut. Dalam konteks RSV tak ada. Kan? Jadi bila tak ada vaksin, maknanya bayi kita dapat protection through natural immunity. Dia kena benda tu dulu. And suddenly natural immunity tak permanent. Dia lebih kepada sementara. Jadi maksudnya kalau bayi tu kena penyakit RSV, dia boleh kena lagi penyakit RSV tahun-tahun yang kemudiannya. Sebab itu kita sekarang ni ada ubat yang kita boleh bagi untuk bayi-bayi yang berisiko tinggi. Yang bila terkena virus RSV ni, dia kena teruk. So bayi-bayi yang berisiko tinggi ni adalah macam seperti kita katakan tadi, bayi-bayi pramatang yang mungkin imun sistem dia lemah. Bayi-bayi yang ada masalah congenital, masalah jantung yang berlubang for example. Bayi-bayi yang ada masalah paru-paru yang tak betul, mungkin penyakit chronic lung disease. Bayi-bayi yang mungkin ada masalah immunity yang serius, bayi yang ada masalah Down syndrome, bayi yang ada mungkin ada kanser yang tengah melalui kemoterapi. Jadi bayi-bayi itu memang high risk. Jadi bila high risk, kita paksa kadang-kadang bagi antibody kepada bayi itu secara terus. Kita ni kita bagi prophylaxis, pencegahan antibody. Jadi ubat yang kita masih masukkan ni adalah ubat yang dinamakan monoclonal antibody yang kita bagi pada bayi itu, yang boleh bagi bayi itu protection secara segera tapi sementara. Tak macam vaksin. Vaksin long ambil masa tapi permanent. Pasal kita ada vaksin untuk RSV, kita ada ubat monoclonal antibody yang boleh bantu daya ketahanan bayi itu untuk melawan virus yang tengah affect bayi itu masa tu. Doktor, kalau kita boleh ambil retract sikit beberapa step ke belakang, Doktor ya. Bagaimana cara pengesanan RSV ini untuk kita lihat sama ada seseorang bayi itu ada atau tidak? RSV boleh dikesan melalui kalau kita buat ujian hingus dia. Macam kita buat ujian hingus macam swab test. Nasal swab kan? So kita ambil sampel tu dan kita hantar ke lab. Nak buat semua tu pada budak yang berhingus susahlah juga kan. Jadi kita buat benda tu bila nampak bayi tu mungkin kesan yang lebih teruk, yang perlu penjagaan yang lebih rapi. So kita boleh dapat result dalam masa half an hour, 1 hour macam tu. Simptom yang ditunjukkan oleh bayi itu? So simptom tu boleh memang very varied lah. Kita boleh dapat bayi yang mungkin bila ada RSV, apa yang dia ada hanya mungkin dari segi sesama, batuk yang biasa. Tapi benda tu boleh melarat, boleh menyebabkan bayi tu ada masalah pernafasan yang lebih serius. So RSV ini menyebabkan keradangan paru-paru. Bila paru-paru dia jadi
jadi jangkitan RSV, selalu pernafasan kita, especially selalu pernafasan yang kecil, jadi bengkak, dia berair, berhingus. Kan? Bila berhingus, selalu pernafasan jadi kecil. Jadi bayi itu terpaksa guna lebih kuasa untuk bernafas. Betul. Jadi kadang-kadang kita nampak bayi itu terpaksa work harder to breathe. Jadi ada lekuk-lekuk dekat atas dada dia, lekuk-lekuk dekat bawah dada dia, dan kadang-kadang perut dia berombak, beralun. Jadi dia akan bunyi, kadang-kadang berdehit, wheezing. Jadi bila ada bayi yang macam tu, para ibu bapa kena bawa bayi itu kepada pakar perubatan untuk assessment. Kerana bayi-bayi yang macam tu perlu rawatan lanjutan. Adakah kes ni satu yang sangat lazim di Malaysia? Very common. Very common kerana saya kata tadi 6 dalam 10 bayi yang ada masalah pernafasan dekat Malaysia ni, especially zaman musim monsun ni, bulan November, peak season lah. Bayi-bayi yang selalu batuk sesama, 6 dalam 10 bayi tersebut selalunya ada jangkitan RSV. Okey, dari segi perlindungan kepada bayi ini, sudah pasti sehingga usia 2 tahun itu bayi ini masih lagi tidak putus susu. Ya, jadi bagaimana penyusuan ibu boleh membantu memberikan suatu perlindungan, tambahan perlindungan kepada bayi itu? Itu benda yang sangat penting. Dan kita memang sarankan ibu bapa kalau boleh fokus on penyusuan ibu. Bila kita menyusui bayi kita, ibu tu boleh transfer antibody secara direct kepada bayi. Kan? Dan dengan cara itu, bayi tu dapat immunity, dapat antibody daripada ibu. Macam kes influenza sekalipun. Benda-benda lain yang ibu bapa boleh buat, satu, kena jaga kebersihan, hygiene. Kan? Macam kita dengan era COVID dulu, kita basuh tangan, pakai hand sanitizer. Kalau kita sesama, kita pakai pelitup muka. Benda yang sama. The exact same thing yang kita buat bertahun-tahun masa era COVID. Yang kita masih buat sekarang lagi. Betul. Kedua, kalau boleh kita avoid overcrowding. Kan? Orang Melayu Malaysia kita selalu pergi mamak, bawa anak-anak kecil-kecil kan. Kadang-kadang anak kecil kita simpan kat rumah dulu kan. Bagi dia kuat sikit baru kita nak bawa ke tempat yang crowded. Ketiga, kalau boleh smoking kan. Passive smoking ni adalah risiko yang paling tinggi untuk terkesan kepada bayi kita tu. Ya, betul. So kalau boleh kita naklah anak ibu bapa kita stop smoking. Jangan merokok. Ya, ini na'udzubillah min zalik. Fatality rate untuk RSV ini. So fatality itu very varied. Dia tak ada satu data untuk mengakui semua sekali. Tapi fatality can be high untuk budak-budak yang ada high risk tadi. Yang kata-kata di peramatan, yang ada masalah jantung. Saya 2-3 minggu ni ada bayi terpaksa masuk kepada NICU. Dan terpaksa perlu bantuan pernafasan yang lebih rapi. Kita terpaksa take over the breathing. Pasal bayi itu punya paru-paru dah jadi terlalu basah, dah terlalu ada keradangan yang teruk. Sampai bayi itu tak perlukan bukan saja bantuan oksigen, tapi bantuan pernafasan secara langsung. Kadang-kadang bayi yang kecil-kecil ni, dia boleh ada masalah apnea. Dia stop not breathing. Dia lupa nak bernafas. Jadi kalau lupa bernafas, nanti muka jadi biru. Oksigen dia drop. Jadi kita terpaksa kadang-kadang ambil alih pernafasan bayi tersebut untuk jangka waktu yang hopefully pendek supaya badan ni dapat recover from infection tu. Saranan kepada ibu bapa dan penjaga barangkali pusat asuhan juga, Datuk Doktor, apa lagi yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kebarangkalian infection ini? Seperti saya kata tadi, focus on hygiene. Hygiene itu penting kan. Kalau ada pusat asuhan, make sure kalau ada bayi-bayi yang tak sihat, kita diasingkan. Jangan masuk sekali dalam nursery itu. Lagi satu, kalau boleh saya nak sarankan ibu bapa untuk mempertingkatkan kefahaman dan ilmu dia dalam masalah RSV ini. Kadang-kadang banyak parent yang tak tahu masalah bronchiolitis. Tak tahu yang RSV ini adalah satu jenis virus yang boleh menyebabkan anak dia tu sakit teruk. Kan? Dan dalam internet kadang-kadang ada banyak
faktor-faktor yang tak betul. Okey. So kena cari faktor-faktor yang betul. Mungkin daripada website Kementerian Kesihatan sendiri, ataupun dalam saya boleh rujuk kepada website MySihatPal yang boleh ada fokus secara terperinci kepada masalah RSV. MySihatPal. Ya, Datuk, bidang kepakaran Datuk dalam bayi pramatang. Jadi untuk ibu bapa ingin mengetahui bagaimana penjagaan kepada bayi pramatang ini, sehingga usia berapa penjagaan ataupun extra care itu perlu dilakukan, dan apakah cara penjagaan itu berbeza dengan bayi mungkin dalam sehingga usia 2 tahun? Datuk? Berbeza sikit, especially masa awal-awal tu kan. Dan bayi pramatang ni tak semua sama, kan. Kita ada kategori extreme premature baby. Extreme premature baby ni bayi-bayi yang lahir 25 minggu ke bawah. Saya jaga bayi sekecil 400 gram yang boleh fit in the hand of my palm. 400 gram. Yang sekarang ni 2 tahun lompat-lompat kat kulit saya. Jadi bayi tu obviously perlu bantuan yang lebih terperinci dari segi pernafasan dia, dari jantung dia, infection dia. And kadang-kadang bayi-bayi yang kecil-kecil macam ni, yang 23 minggu, 24 minggu ni, kadang-kadang ada masalah long term health problem. For example, ada bayi yang mungkin masa lahir tu ada pendarahan otak, kan, IVH, intraventricular hemorrhage, yang unfortunately kadang-kadang ada juga bayi-bayi yang pramatang ni ada masalah kecacatan badan anggota yang dinamakan cerebral palsy. Jadi bayi-bayi macam tu perlu rawatan yang long term lah, fisioterapi, pemakanan, healthcare. So kadang-kadang bayi tu perlu support sampai dia dewasa, kan. Bila Datuk sebut tentang bayi yang dalam muat dalam tangan doktor dah besar, dah melompat-lompat tu Datuk ya. Bagaimana kekuatan mental untuk ibu bapa dan keluarga juga, support sistem itu sangat penting untuk memastikan dapat melalui pembesaran yang normal dan ialah macam Datuk cakap dah jadi aktif daripada. Seperti saya katakan, berat bata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kan? Jadi I always say kat patient saya diberi amanah untuk jaga anak awak. Tapi amanah tu saya akan cuba jaga dengan cara terperinci sebagai anak saya sendiri. Tapi emosi tu pada parents tu memang up and down. I think the best way nak describe emosi dia orang ni, dia kata kadang-kadang dia kata macam roller coaster. Ada hari dia happy, ada hari dia down sangat. Sebab tu very important budak bayi pramatang ni diberi lebih coverage lah. Kadang parents pramatang ni macam tak di-highlightkan sangat dalam media. And one of the things yang kita ada sekarang ni, yang kita dah tubuhkan, adalah Badan Supportif Bayi Pramatang Malaysia. Kalau ada parents yang ada bayi pramatang, cuba Google Badan Sokongan Ibu Bapa Bayi Pramatang Malaysia. Sekarang ni kita dah ada lebih kurang 25,000 supporters and members. And parent-parent ni lah yang sebenarnya bagi support kepada parent baru yang dapat bayi pramatang. So it's peer support, kan? For me, it's the best support. Kerana bila saya bagi tahu dia orang pun tak sama dengan fellow parent yang dah melalui benda tu daripada awal sampai akhir. So the best support that they can get, not only from us, from doctors, from nurses, but from fellow parents. Okey, terima kasih Datuk Doktor kerana bersama dengan kami. Kesedaran berkenaan tentang syncytial respiratory ataupun RSV virus ini cukup menggusarkan, tetapi boleh dirawat dan juga boleh diatasi kalau sekiranya ibu bapa bersedia dari segi fizikal dan juga mental untuk menyediakan anak-anak anda, khususnya kepada bayi pramatang, dalam aspek penjagaan extra care untuk bayi anda. Terima kasih Datuk Doktor kerana bersama dengan kami. Itu Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sarwar, pakar pediatrik dan neonatologi, bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak ke suatu package yang kita nak kongsikan hari ini. Jiwa Koperasi, laporannya bersama Siti Nurusna Bukhari. Silakan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, orang ramai nampak lebih gemar menginap di homestay daripada di hotel-hotel, sama ada untuk bercuti atau untuk urusan kerja.
Inap desa biasanya menjadi pilihan bagi menghadiri kenduri, meraihkan hari keluarga, convocation atau menghantar rombongan meminang. Kalau di sekitar Negeri Sembilan, saya cadangkan anda memilih homestay Kampung Lonek yang terletak di daerah Batu Kikir, kira-kira 9 km dari Pekan Bahau. Suasananya memang cantik kerana ia terletak dalam kawasan sawah padi di Negeri Sembilan. Homestay di Kampung Lonek diuruskan oleh Koperasi Homestay Lonek dan di sini ada banyak pilihan jenis chalet yang semuanya selesa dan rumah yang boleh memuatkan ramai orang untuk menghadiri apa-apa majlis. Koperasi Homestay Lonek Jemput Berhad merupakan salah sebuah koperasi pelancongan yang mana kita menawarkan perkhidmatan homestay. Yang kita kenali dia Homestay Lonek, yang mana Homestay Lonek mempunyai keluarga yang berdaftar hampir 32 keluarga. Dan kita menawarkan konsep semula jadi, masih hijau, dengan menawarkan sawah padi, aktiviti-aktiviti tradisional contohnya seperti sukan rakyat, membuat dodol penganan, dan keunikan kita, domestik kita ada malam kebudayaan iaitu bongai. Dan kita tonjolkan kepada pelancongan dalam dan luar negara yang memang datang saban waktu di Homestay Lonek. Dan kita juga menawarkan konsep tinggal bersama keluarga angkat adalah maksud homestay itu sendiri, yang mana pelancong kita akan tinggal bersama keluarga angkat dan merasai pengalaman tinggal bersama keluarga angkat, merasai pengalaman seharian mereka di sana dan menjalani aktiviti bersama keluarga angkat. Selain itu, kita akan bawa pelancong kita melawat beberapa IKS yang ada di Homestay Lonek, antaranya kuih kapit, kuih karas, untuk kita tonjolkan bagaimana IKS ni membantu koperasi dan juga pelancongan di Homestay Lonek. Satu keunikan di Homestay Lonek iaitu merasai pengalaman tinggal sehari di kampung tradisional yang masih mengekalkan negeri Sembilan ini, iaitu adat pepatih. Dan di situlah keunikan itu ada, dan pastinya makanan-makanan yang kita tawarkan dalam makanan berasas Negeri Sembilan seperti masak lemak cili padinya, sambal tumbuk dan kayunya, dan memang identitinya Negeri Sembilan. Dan memang itulah yang menjadi feedback untuk pelancong datang kembali ke Homestay Lonek dan menjadikan ia sebagai satu pengalaman yang tidak dapat di mana-mana. Tarikan utama di Homestay Kampung Lonek ialah anda dapat merasai pengalaman homestay dengan pelbagai program menarik secara bersemuka yang boleh dicuba para pengunjung. Anda akan ditunjukkan demonstrasi memasak dodol, membuat emping padi dan masak onde-onde. Pasukan yang menguruskan homestay ini memang berpengalaman dalam mengendalikan demonstrasi ini. Paling unik ialah program mengocak ikan atau menangkap ikan menggunakan tangan di dalam parit di tepi sawah, juga pelbagai permainan tradisional. Tangkap, cantik. Pelancong daripada luar negara, Jepun, Korea, Arab, lepas tu banyaklah. Macam mana nak sambut diorang? Sambut diorang tu ialah macam kita dalam dia gunakan dalam bahasa Inggeris kan, kita bolehlah basic tu. Kalau kita tak ada program homestay ni, orang datang kampung ni orang nampak kita macam kampung biasa je. Sama macam kampung-kampung lain. So apa keunikan yang kita nak bagi ialah kita memberi aktiviti ataupun apa kehidupan orang Melayu Negeri Sembilan. So kalau bila datang, macam mana kita akan tunjukkan macam mana tekstur rumah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia ada berbeza, setiap negeri kita ada culture rumah berbeza. Dan kita punya makanan kita pun mungkin berbeza. So kita kat sini kita banyak lemak cili api, masak lemak cili api. So kita ada ayam, daging salai cili api, gulai ayam, kadang-kadang ada ikan salai, ada tempoyak, tempoyak daun kayu. So dari segi makanan kita. So selain daripada itu, apa aktiviti yang kita ketengahkan sebab kampung kita dikelilingi oleh sawah padi. So kita buat aktiviti yang berkaitan dengan apa yang ada di tempat kita. Apapun tujuan anda, yang pasti ketenangan serta keindahan mahupun kesepakatan penduduk kampung di sini pasti mencipta kenangan baharu sehingga anda mahu kembali berkunjung bersama keluarga tercinta. Homestay Kampung Lonek, kunjungan yang pasti cipta kenangan.
Ya, kita bersua kembali Alhamdulillah seperti kebiasaannya dalam kita melihatkan bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Madani dalam konteks setiap kementerian dan juga setiap bidang niche kementerian itu adalah untuk memastikan setiap isu dapat ditangani dengan baik dan juga setiap perkara yang penting diperikatkan umum dapat ditangani dengan baik. Setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama dengan saya Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar yang juga merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sihat ya. Sihat alhamdulillah Datuk. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Pastinya dalam tempoh setahun ini banyak yang perlu diladeni dan juga dilalui. Bukan saja oleh Jabatan Perdana Menteri ataupun di peringkat portfolio Hal Ehwal Agama, tetapi kementerian-kementerian lain. Cuma dalam konteks Hal Ehwal Agama ini, apabila Yang Berhormat Datuk mula-mula memimpin agensi Al-Awan Islam, terus mengumumkan pelan transformasi Al-Falah. Perkara itu perlu diberi penjelasan lanjut. Mungkin ini ruang dan kesempatan yang terbaik untuk menjelaskan berkenaan tentang transformasi Al-Falah ini, Datuk. Okey, terima kasih, Min. Alhamdulillah. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengagaskan kerangka Malaysia Madani itu, kita di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama kita sambut. Kita sambut dalam konteks kita mewujudkan satu perancangan yang khusus. Maknanya daripada tahun 2023 hingga 2027, ini perancangan kita. So perancangan kita inilah diasaskan kepada apa yang disebut sebagai Pelan Transformasi Al-Falah, ataupun kita ringkasan kita sebut Al-Falah. Perkataan Al-Falah ni kita sering dengar, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Jadi itu asas yang kita tu. Selain daripada itu, Ismail, kita Yang Amat Berhormat sering merujuk pada surah Hud, di mana Nabi Allah Syuaib ada sebut dalam itu, in uridu illal islah mastata'tu. Sesungguhnya apa yang dikehendaki daripada aku ialah untuk melakukan perubahan, transformasi, islah di situ. Yang ini yang kerap. Jadi maknanya dalam konteks tersebut berasaskan kepada ayat yang kerap disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita asaskan kita nak lakukan perubahan-perubahan apa yang disebut sebagai islah tadi. So jadi kerangka ni Pelan Al-Falah ni yang kita rancangkan, maknanya kesemua agensi-agensi agama akan berdasarkan kepada asas Pelan Al-Falah inilah mereka ni akan merangka program-program. Program-program daripada tahun 2023 hinggalah tahun 2027. So kita harapkan dengan adanya Pelan Al-Falah ini yang mana terbina atas asas 5 trust. Dia ada 5 trust. Lepas itu dia ada 10 fokus gerak kerja dan kemudian dia ada 5 nilai asas dalam membentuk Pelan Al-Falah ini. So jadi saya harapkan agar kesemua agensi, sebab Pelan Al-Falah ini kita bina bersama dengan semua agensi-agensi agama. Jadi kita harapkan semoga apabila satu plan perancangan yang jelas yang kita nak tuju sehinggalah tahun 2027 ini, apa yang kita harapkan? Kita harapkan agar satu pentadbiran agama Islam yang efisien, yang memenuhi kehendak masyarakat. Jadi yang itu yang kita nak capai. Ini perubahan yang kita nak buat. So at the end of the day, akhirnya kemudian kita harapkan semoga dengan adanya Pelan Al-Falah ini kita akan dapat bantu untuk membentuk satu Islam yang benar, menyokong seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam konteks gagasan Malaysia Madani itu. Yang Berhormat Datuk, sudah pastinya kalau kita melihatkan kepada pelaksanaan pentadbiran sebuah negara Islam, negara Madinah itu sebuah negara ataupun pentadbiran terbaik pernah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam konteks Al-Falah ini masih dalam kerangka tersebut. Tadi Yang Berhormat Datuk berceritakan berkenaan antara transformasi, islah dan sebagainya. Cuma bagaimana kesannya yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat, khusus dalam konteks kita melihat mengamalkan sebuah konsep negara Islam tanpa mengabaikan minoriti yang bukan beragama Islam, Datuk? Ya, betul sebenarnya. Kalau kita tengok apa yang Ismail sebut tadi itu memang sangat jelas. Maknanya dalam konteks
kerangka Malaysia Madani yang telah diasaskan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Asas dia seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masa pembinaan. Kita tengok kita ada piagam Dustur Madinah di situ. Dan ketika itu di Madinah itu bukan saja ada orang-orang Islam, kita ada juga bangsa-bangsa lain Yahudi yang mengenuti agama-agama lain. Jadi sudah tentu dalam konteks pembinaan masyarakat Madani ini, dan saya telah jelaskan tadi bahawa pelan transformasi Al-Falah ini dia akan mendukung, itu asas. Mana apa yang diasaskan dalam konteks pembinaan Malaysia Madani itu, kita bila kita rangka pelan Al-Falah ini, dia mestilah asasnya menyokong. Jadi apa-apa sahaja program yang dijalankan oleh agensi-agensi agama mengambil konteks masa, mana Islam dalam konteks yang disebut sebagai kesejahteraan. Contoh, salah satu trust yang kita ada, kesejahteraan insan. Mana dalam konteks kesejahteraan insan ni, agensi-agensi agama ni bila dia membina ataupun mengadakan satu-satu program itu, dia hendaklah melihatkan, menonjolkan Islam itu sebagai satu rahmah lil alamin. Itu asas dia. Maknanya berdasarkan kepada maqasid, dia ada tujuan-tujuan dia tertentu, dan dia tidak lagi seperti mana yang Ismail sebut tadi. Maknanya kita bukan saja mendukung Islam, kita nak memastikan bahawa Islam itu sebagai satu agama sejagat yang dapat menjadi satu rahmat bukan saja kepada orang-orang Islam di negara kita ini, tetapi juga yang bukan beragama Islam. Dan dalam konteks itulah bila kita nampak Islam itu digambarkan sebagai satu rahmat lil alamin, yang kita akan bawa ke semua ketua-ketua agensi, sama ada JAKIM-nya, JKSM-nya, Jabatan Pendakwaannya, Yadim, Yapim. Yang kita nak kedepankan ini berdasarkan Pelan Al-Falah ini mendukung gagasan Malaysia Madani ini mengambil kira konteks masyarakat majmuk yang berada di negara kita ini. Ya, tidak dilupakan juga konsep ihsan dalam kita mengamalkan sebuah negara yang majoritinya beragama Islam dan juga mungkin selebihnya bukan beragama Islam. Yang Berhormat Datuk, saya amat mengagumi dan juga amat bersahati kerana pengalaman yang amat berhormat Yang Berhormat Datuk dalam bidang kehakiman syariah amat meluas, dan juga tidak mungkin boleh kita kongsikan sedikit bagaimana selepas setahun ini bersandarkan kepada pengalaman itu dalam kita memperkasa isu-isu kehakiman syariah, kerana kita sedia maklum kehakiman syariah dan juga bidang kuasa syariah ini berada dalam konteks bidang kuasa negeri seperti penjadualan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi bagaimana untuk kita melihat transformasi kehakiman syariah dapat dilaksanakan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Ismail, saya rasa apa yang disebut tadi itu jelas. Maknanya dalam konteks kita nak transform ataupun melakukan islah dalam institusi kehakiman syariah, dan seperti mana yang Ismail sebut tadi itu, saya memang asalnya 25 tahun berada dalam institusi kehakiman syariah itu sendiri. Jadi sudah tentu saya nak melihat bahawa institusi kehakiman syariah ini dipertahankan, ditambah baik. Islah yang kita sebut, mana daripada satu kedudukan yang baik kepada yang lebih baik. Cuma dalam konteks kerangka perlembagaan ini, kita kena ambil kira bahawa Islam itu berada di bawah negeri, kuasa negeri. Jadi dalam konteks itulah saya telah memaklumkan dan menyebut kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, agensi di Persekutuan perlu memainkan peranan dalam konteks bersama-sama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Bagaimana kita nak melihat bahawa institusi kehakiman syariah ini dapat dibawa ke tahap yang lebih dihormati oleh masyarakat. Contohnya, kita bukan saja melihat dalam konteks pemerkasaan bidang kuasa mahkamah syariah itu, tapi kita nak tengokkan Ismail dalam ruang yang lebih luas. Contohnya bagaimana kita nak mengangkat dan memastikan kompetensi hakim-hakim mahkamah syariah itu sendiri. Bagaimana kita nak memastikan bahawa sistem pentadbiran dan pengurusan mahkamah syariah itu adalah yang terbaik, menjamin keadilan kepada semua pihak. Bagaimana kita nak memastikan urusan perceraian, urusan tuntutan harta dan sebagainya yang dikendalikan di mahkamah syariah diasaskan kepada pengurusan yang terbaik. Jadi yang ini yang Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia perlu mainkan peranan ini bersama-sama dengan badan berkuasa negeri, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri. Dan
kalau apa tu, saya ingat Tita Duli Tuanku Sun Sangu sendiri sebagai pengurusi MKI yang di Pertuan Agong, bagaimana pesanan dan Tita Tuanku untuk melihat supaya kita benar-benar memastikan bahawa mahkamah syariah ini dapat menjadi satu mahkamah yang contoh. Kalau tak pun setanding dengan mahkamah sivil, dia walaupun tak lebih baik, dan dia sekurang-kurangnya setanding dengan mahkamah sivil. Jadi maknanya dalam konteks itulah saya harapkan dalam bila mana kita membincangkan tentang transformasi Al-Falah ini, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan, khususnya Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dapat menjadi contoh untuk menggerakkan dalam transformasi ke arah yang lebih baik dalam membina institusi kehakiman syariah di negara kita yang tercinta ini. Ya, insya-Allah apa jua sebenarnya dalam konsep kebebasan kehakiman ini kita senantiasa menghormati dan juga memegang prinsip kebebasan kehakiman dalam negara walau apa jua isu yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Yang berhormat Datuk, satu lagi berkenaan tentang isu halalan thayyibah, ya, isu pensijilan halal. Malaysia diiktiraf sebagai antara negara yang terbaik dalam konteks pensijilan halal, malah dijadikan rujukan seperti negara-negara maju seperti Jepun dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk konteks pensijilan halal ini, institusi yang bertanggungjawab juga boleh diberikan perhatian dan juga dibantu dalam memastikan kita menjadi antara yang terbaik dalam konteks pensijilan halal dan juga aspek pengkomersialan pensijilan halal. Dalam konteks JAKIM dan bahagian halal JAKIM, sudah tentu kita berbalik kepada plan yang kita bincang daripada awal tadi tu. Okey, apa sasarannya, apa islah yang nak dibuat dalam konteks sebahagian halal? Kita nak melakukan perubahan yang terbaik. So dalam konteks itu, saya bagi contohlah sasaran yang kita buat di bawah bahagian halal, iaitu inisiatif segera pensijilan halal Malaysia. Kita nak lihatkan Ismail, bagaimana proses pensijilan halal itu dapat dipendekkan. Nah, dalam konteks tersebut, saya rasa dengan adanya inisiatif segera pensijilan halal Malaysia ini, tempoh masa untuk sesuatu pensijilan halal itu boleh dikeluarkan dapat dipendekkan kepada 30 hari. Yang ini target. Maknanya kalau sebelum daripada ini, sebenarnya kita ada dalam 90 hari untuk sesuatu sijil halal itu dikeluarkan. Jadi sasaran kita, islah yang kita nak buat, iaitu kita nak kurangkan tempoh pengeluaran sijil itu daripada 90 hari kepada 30 hari minimum. Jadi yang ini dalam tempoh setahun ni, Ismail, saya tengok daripada bulan Mac 2023 hingga bulan 31 Oktober 2023 ni. Targetnya adalah 60%. Maknanya kita nak 60% permohonan pensijilan halal Malaysia ini dapat dikurangkan daripada 90 hari ke 30 hari. So alhamdulillah saya dimaklumkan dalam tempoh Mac hinggalah Oktober 2023 ni 63% telah sasaran telah dicapai. Jadi maknanya target berdasarkan islah yang kita nak buat itu adalah tercapai. Cuma dalam konteks inilah saya rasa atas dasar ta'awun, kerjasama. Sebab kita nak pastikan juga industri memainkan peranan yang penting. Agensi-agensi lain yang terlibat macam HDC dan lain-lain juga perlu memainkan peranan yang sama untuk memastikan bahawa pengiktirafan yang diberikan kepada pensijilan halal Malaysia melalui JAKIM ini akan dapat terus dipandang tinggi, dan dalam masa yang sama JAKIM dapat membantu usahawan-usahawan untuk memastikan mereka ini bila membuat sesuatu permohonan pensijilan, mereka ni mendapat sijil itu dalam tempoh yang segera. Sebab kalau lagi lama kan Ismail, dia akan dapat sijil itu, dia akan memberi kesan kepada perniagaan mereka. Tapi hakikatnya mesti ada kebersamaan. Selain daripada itu Ismail, inisiatif yang diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri. Beliau telah arahkan supaya JAKIM kita untuk melihat bagaimana JAKIM dapat memainkan peranan di dalam menjelaskan kepada pemain-pemain industri, usahawan-usahawan halal ini. Sebab ada kerap dikatakan bahawa mereka ini tidak faham tentang apa dokumen-dokumen yang diperlukan. So dalam konteks tersebut, JAKIM telah mengadakan halal on track.
Ini program Halal on Track di mana JAKIM turun ke Padang, bahagian halal turun ke Padang bersama-sama dengan usahawan menjelaskan apa-apa dokumen yang diperlukan supaya tidak ada kemudian kan Ismail yang katakan bahawa dokumen ini tidak mencukupi, syarat-syarat itu tidak mencukupi. Jadi bila ada kerjasama yang mantap ni antara bahagian halal JAKIM dengan industri melalui Halal on Track ini, InsyaAllah kita harapkan tempoh usaha ke arah untuk memendekkan tempoh permohonan persih halal itu dan pengeluaran sijil itu akan tercapai. InsyaAllah. Urusannya tidak sukar tetapi memerlukan pendokumentasian yang lengkap. Yang berhormat Datuk, berkenaan tentang menyantuni asnaf, kita sering lihat di media sosial, yang berhormat Datuk juga sering turun padang untuk membantu asnaf dan memberikan bimbingan kepada asnaf ini. Jadi dalam konteks bimbingan kepada asnaf dan juga bagaimana kerja-kerja turun padang dilakukan ini, apa lagi yang ingin dilakukan dan juga ingin ditambah baik supaya aspek menyantuni asnaf ini dapat diperbaiki dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa. Sebenarnya saya boleh sebutkan di sini dalam konteks Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Setakat Oktober 31 Oktober sebanyak 793.8 juta ringgit. Zakat yang telah dikutip diagihkan kepada golongan-golongan asnaf dan mereka-mereka yang layak untuk menerima zakat tersebut. So alhamdulillah. So seperti mana yang Ismail sebut tadi, dan saya telah arahkan, dan ini memang hasrat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk pastikan supaya anggota pentadbiran ini, menteri-menteri untuk turun ke Padang dan membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. So dalam konteks ini kita memang ada Ismail, ini program turun ke Padang, bertemu dengan asnaf, kita berikan sumbangan. Semalam saja saya ada 2-3 program yang melibatkan Yapim dan juga Yayasan Taqwa. Kita turun ke Padang untuk memberikan sumbangan sendiri kepada golongan asnaf ni. Tetapi kan Ismail, yang paling penting di sini ialah kita nak cari jalan falsafah dia. Kita tidak mahu supaya golongan asnaf ini kekal dalam keadaan kepompong kemiskinan tersebut. Macam yang Ismail sebutkan tadi, kita perlu ada program-program yang boleh membawa golongan asnaf ini keluar daripada kepompong kemiskinan. So dalam konteks itulah contohnya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah memperkenalkan tidak kurang daripada 34 skim asnaf ni, bantuan ni untuk dengan hasrat dan falsafah dia untuk membawa mereka ini keluar daripada kepompong kemiskinan. Contohnya dalam konteks pendidikan yang diberikan kepada generasi kedua golongan asnaf ni, Ismail. Jadi anak-anak ni diberikan bantuan scholarship, beasiswa untuk mereka ini sambung belajar dengan harapan bila mana mereka ini keluar dan berjaya, kemudian mereka ini akan dapat membantu ibu mereka yang berada dalam kepompong kemiskinan. Selain daripada itu, kita ada banyak program-program usahawan, entrepreneur yang di mana target contohnya ialah untuk melatih seramai 450 orang asnaf yang berkemahiran untuk mereka ni menjadi usahawan-usahawan. Itu target untuk tahun 2023. Alhamdulillah, saya dimaklumkan contohnya Mawib mereka ni telah melebihi sasaran. Setakat ni untuk bulan November ni, akhir November, seramai 480 golongan asnaf yang telah dilatih untuk dibimbing sebagai usahawan. So insya-Allah yang ini adalah usaha-usaha yang kita buat, yang ni yang agensi-agensi usaha Mawib, Yapim dan sebagainya untuk kita lahirkan golongan usahawan di kalangan asnaf ini dengan harapan kita agar mereka ini akan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. InsyaAllah. Itu tak termasuk Ismail yang harapan daripada Yang Muhammad untuk memastikan bahawa kemiskinan tegar akan dapat dinoktakan insya-Allah akhir bulan Disember ni. Dalam kata lainnya, kita bukan hanya memberikan ikan atau makanan kepada golongan asnaf ini, tetapi memberikan joran dan juga pancing untuk memberikan mereka ruang memperbaiki kehidupan sendiri. Yang berhormat Datuk, komitmen Yang berhormat Datuk dalam terus memperkasa pentadbiran halal wal Islam, khususnya dalam memberikan sumbangan kepada kerajaan Madani, kerana ia penting ini menjadi salah satu daripada perhatian masyarakat terhadap bagaimana kerajaan Madani ini mengorak langkah dalam konteks hal ehwal pentadbiran Islam, Datuk. Betul lah Ismail, maknanya kita
kita ada perkataan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. So dalam konteks itulah saya rasa kita sebut daripada awal tadi, kita telah bangunkan satu plan yang agak jelas, plan Al-Falah ini. Kita nak capai kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan untuk kita pastikan kerangka Malaysia Madani itu akan tercapai. Seperti mana yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu satu negara yang sejahtera. Yang ini yang kita nak capai. Pelan kita telah ada, kerangka yang kita nak tubuh yang sedia ada pun telah, yang bermuat Perdana Menteri telah jelaskan. Maka dalam konteks inilah untuk memastikan kejayaan Ismail, saya nampak bahawa seluruh warga kerja agensi-agensi agama ini perlu memahami pelan yang telah kita rangka bersama ini. Kita kena bersungguh-sungguh apa yang telah kita rangkakan ini, kita perlu usahakan sebaik-baiknya untuk kita capai kepada satu tahap bahawa pentadbiran agama Islam di negara kita ini akan berubah daripada satu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Islam yang digambarkan sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberikan kesejahteraan kepada semua umat, kepada semua kehidupan di bumi ini. Dan insya-Allah, alhamdulillah, dengan berkat kerjasama semua pihak dan insya-Allah dengan sokongan rakyat jelata, insya-Allah saya yakin dan sokongan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Barisan Kabinet, kita akan pastikan bahawa ahli-wali Islam ini akan dapat ditambah baik dan dibawa kepada satu tahap yang boleh menunjukkan bahawa Islam itu dapat memberikan kebaikan kepada umat sejagat. InsyaAllah. Satu perkongsian yang molek dan juga baik Yang Berhormat Datuk, kerana kita mendengarkan sendiri bagaimanakah antara aspirasi untuk dilaksanakan dan juga diterjemahkan dalam konteks kerajaan Madani selepas setahun pentadbiran kerajaan Madani. Terima kasih Yang Berhormat Datuk mewakili Jabatan Perdana Menteri dalam konteks salawat agama untuk kita bercerita bagaimana untuk kita memfokuskan kepada konsep islah itu dalam kerajaan Madani. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Baik, kita nak berjeda seketika dan kita nak ke Met Malaysia kerana rakan penyampai kita sudah bersedia di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Laporan cuaca pada pagi ini terus kita melihat paparan gemar radar bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Pada awal pagi tadi telah pun terjadinya garis badai di bahagian Selat Melaka Utara dan juga Selatan dan terus membawa keadaan cuaca lembap berlaku di kawasan pesisir pantai melibatkan di negeri Selangor, Perak, di negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian barat di negeri Johor. Begitu juga terdapat kelompok awal hujan berlaku di pesisir pantai di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Baik, keadaan hujan yang berlaku ini akan bergerak mahala ke atas, mahala ke utara. Jadi hujan yang berlaku di bahagian di negeri Perak akan menjauhi kawasan daratan, tetapi hujan yang berlaku di negeri Sembilan, Selangor dan juga di barat di negeri Johor akan memasuki ke kawasan daratan. Jadi pesisir pantai di Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor akan mengalami hujan sedikit masa lagi. Begitu juga hujan yang berlaku di pesisir pantai di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Kita menyangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku sedikit masa lagi kerana hujan ini akan bergerak memasuki ke kawasan daratan selari dengan angin tiupan yang bertiup pada ketika ini. Di bahagian tengah dan juga utara, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah. Pada sebelah petang nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung, daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor pada petang nanti. Tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian utara, pantai timur dan juga di bahagian selatan yang melibatkan timur di negeri Johor serta di selatan di negeri Pahang pada petang nanti. Justru itu Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada dan juga peringkat buruk yang melibatkan beberapa negeri, iaitu di sebahagian daerah di negeri Kedah, Perak, di keseluruhan di negeri Kelantan, Terengganu dan juga sebahagian di negeri Pahang, kerana dalam tempoh ini sehingga ke 3 Disember keadaan hujan berterusan boleh berlaku dalam tempoh ini. Jadi pada anda semua diharapkan tersepeka dan juga cakna dengan apa juga amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, kerana hujan yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan
rendah. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku pada ketika ini kecuali keadaan mendung lebih tertumpu di bahagian tengah di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Bintulu yang kita jangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Begitu juga di bahagian Sandakan dan juga Tawau dalam keadaan mendung dan juga hujan renyai. Pada sebelah petang nanti juga seperti Semenanjung, keadaan lembap kita menjangkakan akan berlaku di hampir ke semua bahagian, tetapi lebih tertumpu di bahagian pantai barat pedalaman di negeri Sabah serta di bahagian barat dan juga pedalaman di negeri Sarawak. Baik, ini saja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun, boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Baiklah, sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampai ke mana mereka? Mengapa kita suarakan dengan begitu lantang? Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dipedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. RM400 disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan peternak, pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya.
Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani, kita juga ingin luangkan masa ini dan sangat berterima kasih bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pagi ini secara maya. Pagi ini bersama Yang Berhormat Senator Haji Afruzziah Saleh, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum YB, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Terima kasih jemput saya ke Selamat Pagi Malaysia. Baik, YB, pastinya dalam tempoh setahun ini begitu banyak yang telah diusahakan, diperkasakan dan masih lagi sedang dilakukan inisiatif-inisiatif oleh pihak kementerian. Bagaimana boleh YB barangkali mulakan sebagai mukadimahnya perjalanan kementerian untuk menangani isu-isu berkaitan dengan perdagangan dalam negeri dan khususnya kos sara hidup yang sering menjadi bualan rakyat YB. Ya, terima kasih Zaliha. Memang kos sara hidup kementerian ini memang kementerian yang agak frontline ya, dan dia banyak menyentuh denyut nadi rakyat, ya, touch point rakyat. Jadi banyaklah dalam masa setahun ini kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang agak di luar kawalan kita, ya. Contohnya apabila kerajaan perpaduan ini mengambil alih kerajaan pada Disember tahun lepas, kita pada ketika itu kadar inflasi kita 4%. Dan diletakkan pula kos sara hidup itu sebagai TOR, ya, term of reference untuk kementerian ini. Maka maksudnya kamilah yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kos sara hidup itu, kadar inflasi, indeks harga pengguna itu kita kawal. Jadi kalau kita tengok ketika itu kita juga berhadapan dengan keadaan kita post COVID, ya, kita baru nak keluar daripada kesan-kesan COVID, di mana perdagangan dalam negeri itu merupakan satu faktor yang dalam kementerian kami juga, perdagangan dalam negeri, ya. Jadi kami bagaimana kita nak mengembangkan industri tersebut dalam keadaan post COVID, ya, di mana banyak syarikat yang perlu pika dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang kita perlu tangani. Dan juga kita juga berhadapan dengan keadaan perang, di mana perang Ukraine dan perang Rusia, antara Ukraine dan Rusia meninggalkan kesan juga kepada harga barang, ya. Kemudian juga dapati bahawa banyak barang-barang kita yang bahan-bahan mentah kita yang diimport 100%. Contohnya bila kita nak kawal harga barangan, kita lihat bahawa contoh, ya, kita nak kawal harga barang makanan yang dah siap masak, kita tengok gula 100% daripada gula yang kita nak proses itu daripada kita import. Kita import. Jadi dia akan timbul kesan. Kemudian kita tengok pula ada kesan climate change. Contohnya apabila negara-negara pengeluar beras, ya, yang kita import beras, kita bukan self-sustaining 100%. Jadi apabila negara nak ekspor beras tu, dia tak nak ekspor beras. Jadi kita berhadapan dengan keadaan begitu. Kemudian negara-negara yang ekspor bawang pun nak naikkan teks bawang, contohnya. Jadi ini semua meninggalkan kesan kepada kos sara hidup. Jadi itulah cabaran kami di KPDN ini. Jadi tidak mudah, ya, kita nak jaga kos sara hidup di masa yang sama. Kita juga nak jaga trade, ya, perdagangan. Kita nak mengembangkan environment perdagangan itu, environment bisnes dalam negeri, ya. Semua itu kita nak bangunkan. Di masa yang sama kita berhadapan dengan macam-macam cabaran. So itulah yang saya nak cakap. YB, perlu juga kita kongsikan antara ialah cabaran perjalanan juga perkabaran yang boleh membawakan nada optimis di kalangan warga masyarakat. Kalau diimbau semula RM178.6 juta hasil program Jualan Rahmah, bagaimana ini antara key inisiatif yang begitu memberikan impak kepada masyarakat. Perjalanan, kalau boleh YB kongsikan sejauh mana program ini penting untuk rakyat. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, saya nak kongsi bahawa Rahmah ini merupakan satu jenama yang amat kuat. Ya, dia jenama yang orang kata dah jadi jenama household, ya. Jenama dalam keluarga. Sebut Jualan Rahmah je orang akan berbusu-busu datang ke Jualan Rahmah. Kita
dua perkara sebenarnya dalam inisiatif Payung Rahmah. Dia dalam inisiatif Payung Rahmah ni ada beberapa. Dia ada pakej rahmah, ada pakur rahmah, ada menu rahmah dan jualan rahmah. Tapi kita dapati dalam setahun ini, kita dapati bahawa jualan rahmah dan menu rahmah adalah yang paling popular. Dia maksudnya paling dikenali oleh orang ramai. Ya. Jadi jualan rahmah ni kita diperuntukkan pada mulanya RM100 juta pada bajet 2023. Kemudian ditambah RM50 juta oleh Yang Amat Perdana Menteri menjadikan RM150 juta keseluruhannya. Ini kalau kita lihat ya, 150 juta ni sebenarnya sikit kalau kita tengok dalam keseluruhan bajet negara. Tapi alhamdulillah dalam program jualan rahmah ini impaknya amat besar. Dan apabila kita bawa lagi satu, kita punya pendekatan baru dalam jualan rahmah, kita bawa apa orang kata kedai cari rakyat. Kedai cari rakyat ni yang lori yang bergerak tu, ni ada gambar ni kan, lori yang bergerak dia masuk ke kampung-kampung ya. Jualan rahmah bergerak ini ataupun kedai cari rakyat ni, dia masuk ke kampung-kampung, dia masuk kawasan B40, dia masuk ke kawasan flat ya, PPR, dan dia mencari rakyat yang memerlukannya. Jadi alhamdulillah kami rasa 150 juta yang digunakan itu telah generate nilai jualan ya yang begitu banyak dan juga manfaatkan lebih 5 juta pengunjung. Ya, jadi itu kita amat bersyukur kerana bila kita dapat banyak membantulah. Kalau kita tengok Zalia, kalau saya sendiri tengok 2 jam kadang-kadang dia orang berbaris, dia orang menunggu dalam hujan, dalam panas ya. Saya insaf bahawa mereka amat memerlukannya kerana kita tawarkan diskaun antara 10 hingga 30%. Dan kita punya 150 juta itu boleh dikatakan maksimumnya pergi kepada diskaun tersebut. Bukan untuk kita pasang belon, bukan untuk kita bayar yang mahal-mahal, event management dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dia banyak membawa manfaat kepada rakyat. Begitu juga menu rahmah. Saya nak kongsi berkenaan dengan menu rahmah. Tadi signature kita jualan rahmah terutamanya yang bergerak tu ya. Kita nak kongsi berkenaan dengan menu rahmah. Apabila kita mulakan menu rahmah ni pada bulan hujung Januari 2023. Ketika itu arwah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan saya berfikir kalau tahan 2-3 bulan pun kita syukur. Maksudnya kita tak pasti berapa lama ia boleh bertahan kerana jualan menu rahmah ni tak ada langsung peruntukan daripada kerajaan. Zero funding orang kata, zero budget. Jadi ini semua private driven initiative dan kita mengharapkan pengusaha-pengusaha apa kata berkongsi rezeki mereka ya di atas dia punya goodwill, tak nak kongsi menu rahmah itu kepada orang ramai dan ianya berjaya, antara faktor yang berjaya menurunkan kita punya kadar inflasi dari ini yang saya pukul sangat. Sebab kalau kita tengok Disember 2022 kita punya inflasi 4%, tapi kita punya kumpulan makanan di luar rumah itu yang biggest contributor orang kata ya. The biggest contributor kepada inflation pada ketika itu ialah 9.6% Disember 2022. Ya, dan apabila kita melancarkan pada bulan Januari menu rahmah, ramai penganalisa mengatakan bahawa dalam masa 2-3 bulan dia akan menurunkan kadar inflasi itu. Jadi apabila kita perhatikan, alhamdulillah ya, kita tengok daripada 9.3 turun 9.6 turun 9.3 dan bulan demi bulan apabila menu rahmah ini mendapat tempat dalam masyarakat, kita tengok bahawa pada bulan Oktober baru-baru ni dia dah turun kepada 5.8%. Alhamdulillah. Sub kategori makanan di luar rumah dan kita insya-Allah lah kita percaya bahawa menu rahmah itu ada contribute kepada menurunkan kadar inflasi di dalam makanan di luar rumah. Cuma saya nak sambung cerita tadi ya. Silakan. Pada mula-mula kita kata, pada mula-mula kita ingat 2-3 bulan ni kalau kita boleh survive tu alhamdulillah sebab tak ada bajet kan. Kita tahu bahawa pengusaha-pengusaha ni untung dia sikit tapi mereka kata tak apalah, mereka kongsi rezeki. Dan kita fikir macam mana cara kita nak bantu mereka lagi, macam mana kita nak bantu mereka kerana mereka bantu kita kan. Betul. Mereka bantu rakyat, macam mana kami nak bantu mereka kerana bajet tak ada peruntukan, tak ada insentif dan sebagainya. Jadi alhamdulillah baru-baru ni saya nak beritahu 2 bulan November kita umumkan
kad insentif Maju Rahmah. Di mana pengusaha-pengusaha Maju Rahmah ni yang bertahan daripada Januari ni seramai 2,894 pengusaha bertahan ya. Mereka bertahan, jadi kita menawarkan kad insentif Maju Rahmah di mana mereka dengan kad tersebut boleh membeli barang-barang di supermarket yang menjadi rakan strategik kita. Ada 6 supermarket yang jadi rakan strategik. Ya, jadi mereka boleh pergi ke situ dan mendapat diskaun sehingga 40% untuk barang-barang mereka beli untuk dijadikan bahan Maju Rahmah. Jadi itulah sebutan kami pula ya, dan juga sebagai industri untuk membantu pengusaha Maju Rahmah ini. Ya. YB, kita lihat satu elemen yang dapat saya garapkan daripada penjelasan YB tadi, elemen konsistensi ataupun terus bagaimana usaha itu sentiasa konsisten daripada awal sehingga ke sekarang, tapi bagaimana cabarannya meningkat bila sekarang ini berlaku bencana alam dengan situasi banjir, bagaimana usaha itu dipertingkatkan untuk memastikan masyarakat tidak terbeban dengan variables yang begitu banyak ini. Waktu banjir, saya nak cerita pasal waktu banjir ini, peranan kami juga untuk memastikan bekalan itu tidak terputus. Semalam sendiri saya pergi melawat kepada satu pemurung di mana di situ kita lihat kepada stok tambahan. Stok tambahan yang kita beri orang kata lesen supaya mereka boleh menambah stok mereka sehingga 30%. Jadi contohnya kalau kita di Pantai Timur ini kalau banjir takut terputus ya bekalan, jadi mereka dah boleh stok. Kalau di Pahang kita dah lantik 99 pemborong dan peruncit untuk memastikan bahawa mereka ada enough stok, cukup stok barang-barang perlu untuk banjir. Kita juga lantik di Terengganu dan di Kelantan dan negeri-negeri yang prone kepada banjir. Jadi itu apa yang kita lakukan. Di masa yang sama, kita juga melihat bagaimana nak menggerakkan food bank kita ya, kalau sekiranya berlaku dalam keadaan banjir. Bila keadaan banjir, kadang-kadang kampung-kampung terputus, ada komuniti yang tak boleh keluar ya untuk beli barang-barang keperluan. Jadi food bank juga digerakkan, dan tahun lepas pun kita menggerakkan food bank kita sewaktu banjir. Jadi KPDN ada peranan ya di dalam banjir. Kita buat persiapan awal, kita juga terlibat di dalam jawatankuasa pengurusan banjir di daerah-daerah, dan juga KPDN cawangan-cawangan terlibat dengan memastikan bahawa apabila kawasan-kawasan terputus, insya-Allah kita akan hantar food bank kita. Juga YB, pasti ramai juga bertanyakan kepada pihak kementerian sama ada secara terus ataupun tidak, bagaimana setakat ini usaha ataupun perjalanan yang YB lihat bagi pihak kementerian untuk melihat check and balance ataupun memeriksa sejauh mana apa yang dilakukan itu berjaya, apa yang perlu dipertingkatkan lagi, sebab selepas tahun ini pasti banyak KPI yang perlu dikaji semula YB. Okey, saya sendiri telah mengkaji daripada awal, dan kita fikir ada banyak perkara di luar kawalan kita kan, macam saya kata tadi COVID, kemudian kita lihat kepada persekitaran perang, kita lihat juga kepada climate change, negara-negara yang tak mahu ekspor barang mereka oleh kerana pengeluaran mereka juga sikit ya, seperti gula tebu dan gula tebu dan sebagainya. Jadi kita mencari jalan di manakah game changer itu. Di manakah game changer itu? Jadi daripada awal saya sedar ni, dan saya setelah pun berbuat sesuatu, bahawa game changer ini ialah daripada pengguna. Game changer ni ialah pengguna. Okey, kerana dalam persekitaran perniagaan ya, untuk memastikan bahawa yang kita nak kawal kawasan hidup ni, ramai yang berfikir bahawa itu peranan kerajaan semata-mata. Tapi sebenarnya dalam mengawal kawasan hidup, peranan yang boleh menjadi game changer ialah pengguna. Di mana kalau pengguna sedar, ada kefahaman, ada ilmu berkenaan dengan peranan mereka sebagai pengguna, hak mereka sebagai pengguna, bagaimana mereka nak mainkan peranan supaya mereka boleh menentukan demand. Sebabnya harga ni banyak demand and supply. Jadi kadang-kadang pengguna ingat dengan kawal harga, dengan kerajaan kawal harga itu akan apa kata di dalam
apa orang kata rendahlah supaya mereka boleh manage. Tapi sebenarnya saya nak cerita satu lagi aspek ya. Apabila kita kawal harga terlalu rendah, dia akan kesan kepada bekalan. Betul. Contoh kita tengok tahun lepas tahun 2022 ada satu ketika kita tak ada telur. Memang dalam antara bulan 6 sampai bulan 10 tu kita berhadapan dengan krisis, dapat 10 tu langsung tak ada telur. Kenapa itu berlaku, Zaliha? Kerana kita kawal harga, ya, kita bagi subsidi, tapi subsidi itu tak mencukupi. Jadi akhirnya pengeluaran ayam yang beli ayam untuk telur ni kata tak nak beli dah sebab tak untung. Siapa nak meniaga kalau tak untung? Jadi di sini apabila kita tengok sama juga, kita tengok ayam. Kita tengok ayam harga susah nak kawal, tapi bila kita apurkan tengok harga turun. Jadi di sini kita perlu advocate, beri penerangan kepada pengguna berkenaan dengan peranan mereka. Kalau mereka boleh kata saya benda ni mahal, saya nak pilih kepada option yang lain, maka demand itu tidak tinggi, maka supply itu juga akan adjust. Harga itu akan adjust. Itu maksudnya. YB, kita itulah bila berbicara tentang kos sara hidup ni, masa macam memang tak cukup YB. Dalam seminit berbaki ni YB, yang perlu dikongsikan dengan rakyat Malaysia tentang tinjauan QR untuk sasaran subsidi yang lebih ialah sistematik, mungkin YB boleh kongsikan dengan para penonton kita pagi ini. Penyiasan subsidi akan bermula Januari 2024 ya. Sekarang ini kita sedang mengadakan satu tinjauan awam ya untuk penyiasan subsidi. Kita nak dengar apa pandangan orang awam. Tapi khusus untuk KPDN, kita bertanggungjawab untuk minyak masak. Kita untuk penyiasan subsidi minyak masak. Penyiasan subsidi diesel kita akan bantu sikit kerana kita akan membantu mengeluarkan fleet card ya dalam mengenal pasti kategori-kategori lori yang layak menerima fleet card ini supaya mereka boleh mendapat diesel subsidi itu. Kerana kita khawatir kalau mereka tak dapat subsidi diesel, nanti kos harga barang akan meningkat, kos pengangkutan ya, transportation cost. So kita akan bantu dari segi itu, mengenal pasti transporter kategori-kategori transporter yang perlu mendapat fleet card itu. Dan untuk pemutaran subsidi minyak masak, insya-Allah kita akan mulakan usaha untuk mengenal pasti penerima-penerima, mekanismenya, dan insya-Allah harap tahun depan kita dapat laksanakannya. Insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami dengan kesibukan YB di lokasi, pastinya untuk melihat bagaimana kemaslahatan dan juga kebajikan rakyat. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh, Timbalan Menteri. Terima kasih jemput saya. Sama, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup. Kita ingin bawakan laluan ini pula untuk kita saksikan package khas untuk biar betul, dan sekembalinya nanti perkembangan dari Kuching Sarawak. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tular di media sosial seorang individu yang mendakwa sistem identiti digital nasional IDN akan dinaik taraf menggunakan sistem iris dan pengesahan wajah. Beliau turut mendakwa sistem itu juga bakal mengaplikasikan penggunaan microchip yang dimasukkan ke dalam tangan. Kesan daripada hantaran itu, ia mengundang kegusaran serta reaksi negatif masyarakat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah tidak berasas. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat. Kata kononnya ada SIM card tu masuk dalam badan, chip tu dan sebagainya. Jadi saya harap dengar penjelasan dari Musti, dari KKD sebelum kita berikan komentar. Kerana komentar itu akan menjejaskan keyakinan rakyat dan kita akan terbelakang dengan negara lain dah maju ke depan. Perdana Menteri turut menjadi individu pertama memiliki kemudahan digital ID berkenaan. My Digital ID ini tidak akan mengambil gambar mata, cap jari atau masukkan chip ke dalam tubuh badan anda. Ia adalah sistem pengesahan identiti digital berasaskan pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara tanpa menggantikan sistem MyCard.
menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu, tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, membangun OKU Madani apa antara intipati untuk sambutan Hari OKU Peringkat Kebangsaan 2023 bersama Lydia Yusrina Abdul Ilyas yang kini berada di Sarawak untuk laporannya. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia badan. Terima kasih. Zaliha berada di studio Selamat Pagi Malaysia dan sekarang ini saya di Padang Merdeka Kuching bersempena dengan sambutan Hari Orang Kurang Upaya Peringkat Kebangsaan 2023. Dan untuk cerita yang selanjutnya kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih datang kemari ke Kuching, Sarawak. Okey, baik. Datuk Seri boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia mengapakah tema kali ini dipilih membangun OKU Madani? Ya, sebenarnya kalau kita lihat rangkuman dalam Madani itulah kasih, sayang, hormat, menghormati satu sama lain. Jadi sebab itu kita rasa ini salah satu daripada cara untuk kita membawa orang ramai untuk menunjukkan rasa kasih sayang, hormat, menghormati kepada orang kurang upaya ini. Kerana mereka memang amat memerlukan kerjasama kita. Kita tunjukkan rasa prihatin kita terhadap mereka. Jadi sebab itu kita memilih tema itu. Ya, terima kasih. Okey, baik. Bagaimana pula dengan pengisian program untuk kali ini? Ya, ini pertama kali program Hari OKU Kebangsaan ni dibawa ke Sarawak dan di Kuching. Maka sebab itu kita cuba melibatkan ramai pihak selain daripada OKU di Sarawak ini. Di Sarawak kita ada OKU lebih kurang dalam 45,000. Dan pada masa yang sama hari ini kita membawa mereka masyarakat yang mempunyai rasa kasih sayang itu bersama dengan kita. Jadi hari ini kita dapat mengumpul seramai dalam lebih dari 1,000 untuk turut serta bersama kita untuk berjalan bersama dengan OKU. Jadi antara pengisiannya kalau kita lihat di Padang ini kita bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara dan juga kita sendiri kerana dari segi pendaftaran OKU ini saya difahamkan memang masih rendah. Maka sebab itu kita ada program hari ini pendaftaran untuk OKU dan kita juga mengadakan kempen derma darah malah talent time untuk OKU. Selain daripada itu juga kita ada program di sebelah malam. Di mana sebelah malam ini kita ada penganugerahan kepada ada 7 anugerah dan di antara anugerah yang kita akan sampaikan pada hari ini malam ini adalah anugerah majikan prihatin, antaranya lah anugerah khas job coach, anugerah ibu bapa OKU dan anugerah khas OKU. Ada lagi lah dan ada 11 penerima dan seluruh Malaysia ini kita ramai OKU dalam 600 ada hampir 700,000. Maka sebab itu saya percaya kali ini kita berada di Kuching, Sarawak. Saya harap untuk tahun hadapan dan tahun seterusnya kita mengadakan Hari OKU Kebangsaan ini di lain-lain negeri juga. Sebab saya mendapat feedback daripada mereka yang datang ini berterima kasih kerana kita dapat membawa mereka ke sini. Malah pada masa yang sama kami juga ada secara tidak rasminya berbincang dengan ahli-ahli majlis kita dan nak mendengar daripada mereka apa yang mereka rasakan menjadi kekurangan untuk kita di negara kita ini dan di antara yang dikatakan pada kami disarankan supaya kami mengambil tindakan untuk mencari bagaimana kita nak menambah speech therapist. Itu yang menjadi kekurangan dan juga yang tahu sign language ni. Selain daripada itu juga kita mendengar kita membawa pegawai-pegawai kita dari semenanjung seluruh Malaysia ini berkumpul di sini untuk ada sesi libat urus dengan menteri dan juga KSU dan pegawai kita. Dan di situ kita mendengar rintihan mereka, apa yang mereka rasa yang menjadi kekangan yang boleh menjadi penambahbaikan
untuk kita semua. Jadi inilah peluang untuk mereka bercakap dengan menteri, bercakap dengan KSU, bercakap dengan pegawai tertinggi bagi membolehkan kita untuk membawa apa yang terbaik untuk OKU. Mereka ini memang sudah lama bekerja dan mereka tahu apa yang mereka hendak lakukan untuk OKU kita. Jadi sebab itu saya amat menggalakkan kalau kita mengajurkan aktiviti ini, program Hari OKU antarabangsa ini dibawa ke seluruh negara. Setiap tahun lain-lain tempat supaya kita dapat melihat, sebab lain tempat isunya berbeza dan mungkin dengan kita berada di lapangan dan kita dapat melihat bagaimana kita nak menambah baik. Selain itu juga di Sarawak ini apa yang menjadi cabaran juga di mana tempat khas untuk OKU ini, apabila kita tidak ada tempat khas untuk OKU, jadi kita terpaksa hantar di Semenanjung. Maka kita cuba kali ini kita akan masih merancang kita ada tempat untuk kita membina rumah untuk pemulihan mereka ini. Jadi ini di antara yang terbaru yang kita rancangkan untuk tahun depan, insya-Allah. Tahun depan itu tidak lama lagi. Tapi saya amat terima kasihlah melihat kerjasama dari semua pihak bekerjasama dengan kami. Ya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Sri kerana sudi berkongsi untuk cerita bagi Sarawak kali ini. Kembali kepada rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, itulah dia kita bersama dengan IBA Perfume untuk kita perkenalkan, tidak asing lagi bersama kita Iqbal. Apa khabar Iqbal? Baik, sihat alhamdulillah. Okey, itu tadi kita dah nampak intronya itu Iqbal. Yeah. Jadi apa kita nak kongsikan ni Iqbal? Silakan. Terima kasih semua Selamat Pagi Malaysia dan tuan host kita hari ini, dan sebenarnya ada perkara yang berbeza banyak sedikit hari ini. Ada wang tunainya, minyak wangi yang baru, dan juga ini duit yang kita akan berikan wang tunai kepada pembeli yang terawal. Saya bukan hanya pertama, kedua kita bagi juga 500, dan ketiga kita bagi juga 300, dan kita pilih lagi dalam 50 orang untuk bagi wang tunai bagi pembeli yang terawal. Jadi bila muncul nombor telefon tu, cepat-cepat ambil nombor telefon, simpan dulu untuk WhatsApp sekejap lagi. Dan hari ini juga saya nak umumkanlah untuk yang dapat dah sebelum ni. Ada sebab kan kita kan selalu hari besaran, dan ini saya nak umumkan untuk 3 orang pemendang. Jadi mungkin hari ini tuan-puan boleh juga untuk buat pembelian. Jadi pertama yang memenangi wang tunai adalah Nadira binti Omar, Hasni Muhammad Razaki, dan Muhammad Sabah Muhammad Samsudin. Jadi tahniah, nanti boleh hubungi saya. Dan kita tak lupa jugalah untuk pembeli 40 orang yang terawal, kita tetap bagi hadiah beg tangan. Ada pelbagai design lah. Jadi ini memang kita berikan kepada 40 orang terawal. Jadi 40 ni termasuk Sabah Sarawak ni memang kena cepat-cepat simpan nombor telefon. Jadi sebelum beli, saya ingin memperkenalkan minyak wangi yang baru, edisi yang baru juga terhad. Saya sebenarnya dah pergi ke lebih lebih 30 sebenarnya. Lebih 30 negara untuk mendalami tentang minyak wangi dan belajar bagaimana minyak wangi dihasilkan. Dan seperti yang tertera tu adalah antara inspirasi saya ketika berada di Dubai, di antara hotel yang termahal di dunia. Selama 9 hari di sana, saya melihat banyak butik-butik yang menjual minyak wangi, dan saya juga pergi ke kilang-kilang di antarabangsa, ke Shanghai, melihat sendiri bagaimana kilang yang besar menghasilkan produk yang antarabangsa, pergi ke Jepun, ke Dubai, ke Singapura. Ini gambar-gambar Iqbal dulu ni. Dan ke negara Arab juga saya pergi, dan menaiki pesawat peribadi juga ke sana, dan saya pergi juga baru saja pada beberapa minggu yang lepas saya pergi ke Korea dan juga ke Jepun. Dan kemudian akan pergi ke Paris semata-mata untuk belajar tentang minyak wangi juga. Jadi untuk IBA Perfume, apa yang istimewanya setelah saya belajar, minyak wangi edisi kali ini kita hasilkan di Holland, kilangnya di antara kilang yang terbesar di dunia. Dengan harga hanya RM170 juga, jimat RM60. Dapat 2 botol minyak wangi. Boleh ambil gambar sekarang poster yang tertera. Boleh ambil gambar sekarang poster yang tertera. Dengan harga RM170 dapat 2 botol minyak wangi yang lebih besar, lebih cantik, dan dapat
hadiah beg tangan hanya kepada 40 orang terawal. 40 terawal. Dan cara untuk dapatkan hanya WhatsApp saja. Satu-satunya cara untuk dapatkan WhatsApp saja. Kita tak ada ejen, tak ada stokis kerana produk kita premium, tak ada jual di tempat lain, hanya di sini saja. Jadi bila muncul poster, terus ambil gambar, dan sekarang itu dah ada nombor, sekali tengok dah ingat. 019-9500 boleh pakai untuk lelaki dan juga wanita, dan sudah semestinya mesra muslim. Dan paling saya titik beratkan adalah wangian itu tidak memeningkan kepala dan tidak hapak apabila dipakai lama. Dan yang seperti mana yang saya bagi tahu, sebenarnya kita memang menerima sijil apabila kita buat di luar negara, macam yang sebelum ini saya buat di France semua. Bukan sedang, sebenarnya saya menghabiskan kos jutaan ringgit sebelum ini untuk membeli wangian yang lebih bagus, dan saya sangat mementingkan wangian itu yang tak pening dan juga tahan lama, dan boleh pakai untuk lelaki dan juga wanita. Kalau ikutkan harga jualan ni kita sangatlah murah, boleh pakai 4 ke 5 bulan dan dapat lagi hadiah beg tangan. Siapa nak bagi beg tangan sebenarnya? Dan penting sekarang juga untuk WhatsApp, pembeli yang terawal akan dapat hadiah wang tunai seperti mana yang kita bagi sebelum ini. Dan kita akan umumkan juga di sini. Jadi tuan-puan cepat-cepat ambil gambar poster yang tertera sekarang. Bagi tahu saja nak order IBA perfume. RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. RM1,000 ni untuk 3 yang... Untuk yang terawal, pembeli pertama. Jadi sekarang ini WhatsApp segera. Sekarang di nombor 019-9500. Dan ini sekali ikutkan, harga untuk satu botol adalah RM110. Tapi saya bagi 2 botol RM170, dan tengoklah sendiri bagaimana lebih cantik dan lebih premium. Jadi yang lebih baru sebelum ini saya untuk yang wanita, lelaki dan juga wanita boleh pakai kedua-duanya. Dan yang tertera tu sebenarnya penghantaran untuk 1 jam punya permintaan. Kalau ikutkan sebenarnya 4-5 kali ganda lebih daripada itu. Ini Iqbal tengah packing. Ya, betul. Jadi kena cepat-cepat buat pembelian. 2 botol dapat. 2 botol dengan harga RM170 dan hanya 40 orang terawal sahaja akan dapat beg tangan dengan pelbagai desain lah. Jadi ada juga beg desain yang ini kita berikan. Ada banyaklah desain. Jadi sekarang ni ambil gambar saja, nombor telefon, bagi tahu saja nak order IBA perfume. Dan bukan senang untuk menghasilkan IBA perfume sebenarnya. Bukan satu perkara yang macam sama dengan minyak wangi yang lain. Dan untuk mencari pakar 3 orang pakar perfumer macam saya, walaupun saya mengumpulkan lebih daripada 200 jenama minyak wangi, yang ada baru ni 2 hari lepas ada satu program 1 jam tayangan dengan koleksi kereta minyak wangi semua ditayangkan di satu televisyen. Mereka menunjukkanlah minyak wangi saya semua. Jadi kali ini saya sebenarnya segan nak tunjuk barang-barang macam tu kan. Tak pernah saya tunjukkan, tapi untuk perniagaan saya kena tunjuk. Kenapa nak segan, Iqbal? Sebab tak segan. Itu benda yang peribadi, tapi demi pelajari dan demi membuktikan bahawa betul-betul saya beli. Jadi tuan-puan boleh tengok di WhatsApp sekarang, bagi tahu terus nak order IBA perfume. Saya tunjukkan koleksi-koleksi minyak wangi kita. Dan memang kenapa saya tak ada wujudkan sistem agent stokis, sebab saya tak nak benda tu dijual secara meluas sahaja begitu. Dan kita yakin tak ada yang kopi ori ke, tak ada, memang untuk IBA. Jadi dengan harga RM170 sangat murah sebenarnya. Sangat jimat yang banyak. Jadi dan saya pun sejujurnya kita tak boleh nak buat banyak terus. Itu yang berlaku, ada kelewatan sebenarnya sampai orang ingat ini apa ni scammer. Sebenarnya saya dah 8 tahun bersiaran di TV, takkan berlaku scammer. Dan saya kalau ada berlaku kelewatan, saya bagi tahu awal. Sekarang ini sementara ada stok, cepat-cepat order. Dan ini cantik kan. Yang cepat akan dapat lah. Betul. Jadi WhatsApp ni pun WhatsApp dah bertubi-tubi dah masuk ni di tangan saya. WhatsApp banyak. WhatsApp dah bertubi-tubi dah masuk. Handphone ada 2 Iqbal. Banyak masuk. Iqbal, kita nak tengok testimoni. Sambil-sambil tuan-puan WhatsApp untuk dapatkan 40 terawal ni, boleh tengok apa kata pengguna. Tapi jangan lupa untuk ambil nombor telefon WhatsApp sekarang. Sementara ada masa berapa minit? 1 minit saja lagi. WhatsApp saja sekarang di nombor yang tertera 019-9500. Dan beliau ni sebenarnya juga memakai minyak wangi harga ribuan ringgit, dan saya sangat kagumi dengan beliau, seorang doktor memakai. Tapi selepas itu memilih IBA perfume. Ya, jadi kita saksikan jom apa kita kata saksikan. pengguna. I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan,
kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan. Tapi bila pakai IBA ni, balik rumah pun still wangi. I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Wow. Wangi kan? Saya suka yang tu. Oi, tak tahu mana nak cari bau ni, Iqbal. Betul cakap doktor. Tak tahu mana nak cari bau ni. Saya sebenarnya terkejut bila saya bagi cuba dekat orang dan semua orang suka. Semua orang suka. Ini sampai petang ni bau wangi saya ni, Iqbal. Iqbal, apa cabaran ni Iqbal bila nak promote IBA perfume ni? Cabaran paling besar bila permintaan tinggi lah sejujurnya, dan nak mengendalikan bisnes sepanjang 8 tahun tanpa pemodal sendiri sama. Daripada zero saya bermula dan nak mencari minyak wangi yang berkualiti ni bukan senang sebenarnya. Jadi saya nak hasilkan itu tanpa orang kata nak cepat dapat income ni kena buat dari ada agent stokis, tapi saya tetap dengan premium punya produk dan nak pergi keluar negara. Sampai awal dulu sampai 20 kilang saya cari di Malaysia nak buatkan. Di Malaysia kilang kita produk kita cari di luar semua, dan nak menentukan design semua bukan mudah. Jadi tuan-puan, bukan senang sebenarnya saya pergi ke lebih 30 negara belajar, menghabiskan kos yang sangat tinggi dan nak dapatkan hadiah beg ni sampai saya pernah mengalami kerugian. Dulu saya bagi tapi semua. Ini 40 terawal je kan? Jadi sekarang ni saya pilih hanya 40 orang terawal saja akan dapat hadiah beg tangan. Jadi jangan buang masa lagi. Ambil terus gambar poster yang tertera sekarang ini, ada berapa saat saja lagi. Ambil terus dan WhatsApp sekarang, bagi tahu saja nak order IBA perfume di nombor 019 9500. Sangat senang. 019 9500. Okey, jangan buang masa. Dua botol dapat dengan harga RM170. Okey, jangan buang masa, kita pun tak ada masa dah, Iqbal. Bagi kesempatan ni saya nak untuk kali terakhir boleh ambil gambar poster yang tertera ataupun nombor telefon 019 9500 dan hanya WhatsApp saja. Kalau hubungi tak sempat nak jawab. Okey, thank you Iqbal. Dah banyak WhatsApp masuk. Thank you. Terima kasih banyak Iqbal. Okey, inilah dia dapatkan IBA perfume anda. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Segmen Cerita Pagi dari Kelantan pagi ini kita bersiaran terus dari Pasir Putih, lebih tepatnya di Kampung Tok Ajam, Pasir Putih. Dan petani-petani di kawasan ini antara yang turut terkesanlah dengan banjir yang sedang melanda Kelantan ketika ini. Dan dianggarkan terdapat kira-kira 50 petani di kawasan ini dan sebahagiannya terkesan. Dan pagi ini saya ditemani Timbalan Pengurus Besar KADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kembu KADA, Encik Muhammad Razif Abdullah. Mungkin kita nak tahu sedikitlah mungkin situasi yang sedang dihadapi oleh petani-petani di sini. Jadi Encik Muhammad Razif, mungkin terima kasih kerana sudi bersama Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi mungkin situasi terkini lah keadaan petani-petani di aktiviti-aktiviti pertanian di kawasan Selat KADA sendiri. Sekarang ini adalah tempoh penuaian padi dan keadaan semasa sekarang terutama hujan yang berlarutan telah mengakibatkan hampir keseluruhan 2,277 hektar di seluruh kawasan KADA termasuk di Pasir Putih mengalami masalah tersebut dan dianggarkan lebih kurang dalam 932 orang pesawah yang terlibat. Jadi dengan fenomena ini telah menyebabkan kita membuat anggaran dianggarkan sebanyak 13.14 juta yang mana sebahagiannya sepatut dapat dituai dengan baiklah oleh petani-petani, walau bagaimanapun dengan keadaan semasa ini aktiviti tersebut terpaksa ditangguhkan dan menyebabkan padi tidak dapat dituai dengan sebaiknya lah. Jadi maksudnya Encik Razif, KADA telah membuat bancian dan sediakan laporan awal tu adalah sebenarnya. Ya, KADA telah mengambil dan juga mengarahkan pegawai-pegawai di peringkat lapangan untuk membuat bancian dan juga mengambil data-data dan perkara ini kita akan kemukakan kepada pihak kementerian untuk memohon di bawah peruntukan tabung bencana tanaman padi at least untuk membantu dan juga mengurangkan keresahan petani terhadap
kerosakan yang berlaku pada tanaman padi. Jadi bantuan dari segi bantuan tu ditabung itu sahaja ke ada lagi bantuan secara lain? Setakat ini kalau di peringkat kementerian menyediakan peruntukan sebagaimana mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan di peringkat kadar mungkin akan mencari alternatif berbentuk seperti mana yang sebelum ini pengurusi kadar pernah menyebut berbentuk baku makanan dan sebagainya. Tapi untuk peruntukan kewangan memang kita terus kepada pihak kementerian untuk mendapatkan peruntukan tersebut. Jadi petani-petani terlibat ni di berapa penjajahan sebenarnya, Cik Razif sebenarnya? Kesemua petani kita yang mengusahakan padi lebih kurang dalam 7,221. Walau bagaimanapun anggaran awal yang terlibat dalam banjir pada setakat hari ini adalah sekitar 932 orang. So hampir lebih kurang dalam 10% lah, 12% yang terlibat. Berapa jajahan? Hampir kesemuanya kecuali di Kota Baru Utara lah. Hampir kesemua termasuk 5 jajahan Tumpat, Pasir Mas, Pasir Putih Bacok, hampir kesemua terlibat lah. Jadi Cik Razif, mungkin untuk mengurang keresahan mereka tu, jaminan daripada kadar sendiri mungkin bantuan ataupun bagi meringankan mereka macam mana? Seperti tadilah, kita akan buat bacaan dengan secepat yang mungkin dan kita akan mengemukakan permohonan ini secepat mungkin pada pihak kementerian. Terima kasih Cik Razif kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya fikir itu saja perkongsian cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Sukarnya memendam rasa, ingin ku luahkan kata. Bila rindu terkenang ku sayang terasa sayu, syahdunya jiwaku bila malam makin gelap jauh terbang. Aku rindu sentuhanmu, ku rasa sayu, inginkan jiwamu selubungi jiwa ini, bawa ku dalam pelangi, melupasi batas ini. Jauh anganku lena, ku rasa kita bersama. Kau bawa aku ke sana, ke alam kisah yang lama, kenangan di dalam jiwa. Bila tersedar semula, di sisiku kau tiada, sukarnya memendam rasa, ingin ku luahkan semua. Bila rindu terkenangmu sayang terasa sayu, syahdunya jiwaku bila malam makin gelap jauh terbang. Aku rindu sentuhanmu, ku rasa sayu, inginkan jiwamu selubungi jiwa ini, bawa ku dalam pelangi, melepasi batas diri ini. Sesungguhnya kita mestilah wujudkan sesuatu.
menyampaikan pesan kesenian kandang sendiri. Kesepiannya yang melubungi hari-hariku, disajikan doa-doaku kerana rindu, yang menanti kau datang dan pergi seperti impi-impiku, fantasiku. Bukan dongeng lagi saya pendengaran, di sisi cuping, di setiap corong, lorong yang lorong. Benar, ku tak bohong. Bila rindu terkenamu sayang terasa sayang, syahdunya jiwaku bila malam makin gelap, jauh aku rindu sentuhanmu ku rasa sayu, inginkan jiwamu selubungi jiwa ini bawaku dalam pelangi melewati batas bila rindu terkenamu sayang, syahdunya jiwaku bila malam makin gelap, jauh terbang diriku melayang. Aku rindu sentuhanmu ku rasa sayu, inginkan jiwamu selubungi jiwa ini bawaku dalam pelangi melewati batas ini. Voice over. Okey, saya ambil Rasa macam nak suruh nyanyi sampai pukul 10. Memang mantap lah. The run and the riff perfectly done. Alhamdulillah. Ya, Voice tanya over. dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Okey, kita nak berkenalan dalam ahli voice over namanya. Okey, kalau saya, nama saya Dot. Okey, Dot. Hai, nama saya Ann. Okey. Saya Farid. Saya Nazmi. Saya Razik Elham. So we are Voice over. Voice over. Voice over ke voice over? Voice over. Voice. Okey. Macam mana mula dapat round up semua band members ni? So basically kita start create the group daripada dari choir ke apa? No, sebab actually kita sebenarnya satu tempat study. So chemistry tu lama juga dalam daripada 2018-2019. Wow. Tetapi anda bukan calang-calang kerana ada yang pelajar aswara, difahamkan? Semua. Dalam bidang jurusan lain-lain. Betul. Muzik ada, Muzik, teater ada. Okey, so tak boleh. I have nothing to say lah. Okey, jadi kita dengarkan tadi influence ataupun pengaruh R&B begitu kuat dalam penyampaian lagu anda. Apakah perancangan selepas ini untuk kerjaya seni voice over sendiri? InsyaAllah perancangan selepas ini kita akan keluarkan single kita tak lama lagi. InsyaAllah. Nice. InsyaAllah. Mungkin dalam tahun depan insyaAllah. Ya, betul. Jadi kita tunggulah untuk pada para peminat. Boleh nantikan kita orang punya single. Boleh ikut dekat orang punya social media. Okey, apa nama social medianya? Social media kita orang untuk TikTok Voice Over Official dan untuk Instagram juga Voice Over Official. Okey, tapi kan selalunya cabaran untuk melakukan harmoni dalam grup ni amat sukar. Yang untuk voicing dan sebagainya tu. Jadi macam mana anda, mungkin soalan saya ni agak macam klise lah, tapi anda adalah pelajar aswara, pastinya pengetahuan muzik itu ada asasnya. Jadi bagaimana menyeragamkan suara itu biar sesuai dengan lagu-lagu yang dinyanyikan? Okay, first of all kita macam saya sendiri kita nak tahu range masing-masing dulu macam mana. So kita tahu range dia bass, so suara dia bit far. Yang ni suara dia tinggi. So daripada situ kita arrange mana parts yang you akan pergi ke ambil second or third. So macam tu cara kita arrange. Okey, tapi part yang awak buat solo tadi, saya dengan Zaleha macam
Tergamam. Itulah tu nak nyanyi sampai pukul 10 tu. Itulah. Dia macam the next, the next group, the next number one group yang kita nanti-nantikan. Ada sebarang rutin dari segi nak jaga vokal, berapa kali workout seminggu untuk memastikan stamina nak perform tu akan sentiasa konsisten. Terutama bila single dah keluar nanti. Untuk sekarang ni pun kita orang ada juga macam dekat rumah kita orang masing-masing nyanyi macam suka-suka dekat toilet ke dekat dapur semua. Mostly toilet lah. Kalau itulah suka-suka anda, kalau serius tu saya tak tahu macam mana boleh pergi jauh lagi kan. Okey, kalau tak ada latihan menyanyi ataupun perjumpaan untuk berlatih secara kumpulan, apa hobi masing-masing? Mungkin mulakan dulu. Okey, Dok, mulakan. Macam saya badminton lah kot. Badminton. Badminton. Wow. Kalau saya pun saya cerita bersukan ataupun main game online lah. Saya takraw main game online juga. Okey. Banyak yang sama ni. Menyanyi daripada kecil. Hobi. Oh, menyanyi je. Macam saya silent sikit. Saya main bola, futsal, softball saya main. Main softball kat mana sekarang? Okey, semuanya saudara suara mesti tahu Mak Yong kan? Bukan wajib. Tahu. Kan? Tapi okey, ini soalan saya lebih kepada instrumen muzik yang anda kuasai. Sebab bukan saja sebagai instrumen vokal anda, tapi instrumen muzik yang anda kuasai mungkin. Kalau macam saya gitar. Macam saya gitar dan juga piano. Okey. Macam saya mau tu percussion, drum. Okey, percussion. Saya macam basic gitar, keyboard. Alright. Drum ada basic lah. Ini dah boleh buat satu band dia seorang je ni. Gitar, band, keyboard dia dah boleh seorang. Maknanya semua masing-masing boleh menghasilkan lagu? Instrumen apa? Macam saya sama macam dia, drum. Boleh menghasilkan lagu? Boleh. So far, InsyaAllah lah. Buat bunyi boleh lah. Boleh lah. InsyaAllah. Tak ada masalah. Boleh lah. Kalau musician lari, tak datang, boleh ganti. InsyaAllah. Maknanya kita kena ingat, dia cakap nyanyi suka-suka, tapi baru macam tu, itu baru suka-suka. Kalau serius, watch out kumpulan yang ada di luar sana. Okey, jadi mewakili kumpulan, apa yang ingin anda katakan kepada para peminat pendengar muzik Malaysia yang sukakan elemen genre seperti ini? Okey, so apa yang voice over sendiri kita cuma nak keluarkan satu orang kata sebenarnya untuk first single kita orang pun kita nak keluarkan untuk vibe-vibe macam Rafish, kita nak bawa balik vibe Rafish, KRU semua. So basically for kita join industri ni tak semestinya kita kena ikut urban punya music. So berkata pendapat tu masing-masing lain kan. So kita cubalah untuk bagi the best. Kan? Okey, tapi ni antara artis yang mempunyai education background dan juga bakat. Seperti Aina Abdul ada ijazah dalam muzik, Naim Daniel ada diploma dalam muzik. Jadi anda adalah the next artis yang kita nanti-nantikan, insyaAllah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita doakan selamat maju jaya untuk Voice Over. Lagu finale untuk penutup ialah Separuh Masa by Delima. Okey. Good luck. Okey. Kita berikan mereka untuk menutup Selamat Pagi Malaysia pagi ini dengan Separuh Masa, dan untuk itu terima kasih juga kepada anda yang mengikuti siaran kami sejak awal tadi. Bagi pihak Vanilla Fik dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, selamat berhujung minggu. Ismail. Okey, terima kasih kerana bersama kami. Kita tinggalkan anda dengan Voice Over. Ikuti mereka di laman media sosial mereka Separuh Masa. Silakan. Separuh masa, separuh lagi cinta itu dia. Janganlah kau meminta lebih daripada itu.
Hanyalah kekasih separuh masa, dari Senin sampai Jumaat saja. Jangan pula kau mengharap pendampingan selalu denganku. Jika kau tak terima kabar, berarti dia ada di sini. Jangan datang meninggalkan pesan, curiga dia nanti. Tak perlu kata-kata manja, itu sudah sering ku dengar dari dia yang masih tidak tahu adanya dirimu. Hanyalah kekasih separuh masa, separuh lagi cinta untuk dia. Janganlah kau meminta lebih daripada itu. Hanyalah kekasih separuh masa, dari Senin sampai Jumaat saja. Jangan pula kau mengharap pendampingan selalu. Akui ada sesuatu antara kita, tetapi ku tahu bukan seperti biasa. Hanyalah kekasih separuh masa, separuh lagi cinta untuk dia. Janganlah kau meminta lebih daripada itu. Hanyalah kekasih separuh masa, dari Senin sampai Jumaat saja. Jangan pula kau mengharap